Lahirkan generasi punyai nilai kemanusiaan tinggi, bebas elemen rasuah dan hipokrasi. RM200 untuk setiap individu, 2 juta belia terima manfaat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Golongan belia penentu masa depan negara. Perdana Menteri berkata program Rakan Muda yang diberi nafas baharu, platform melahirkan generasi dengan cita-cita murni dan nilai kemanusiaan tinggi. Ya, sekaligus menjadikan Malaysia sebuah negara hebat di rantau ini. Program itu juga dapat mempersiap generasi dengan nilai-nilai persaudaraan yang menolak elemen rasuah dan hipokrasi. Persiapan generasi yang punya nilai kemanusiaan, nilai insan, yang hormat satu sama lain. Yang senang dengan kebaikan, senang dengan persaudaraan, senang dengan kemajuan, senang dengan teknologi baru. Ya, benci dengan rasuah. Benci dengan hipokrasi dan salah guna kuasa. Benci dengan orang yang menghina kaum-kaum lain. Perdana Menteri yang membahasakan dirinya sebagai Pak Cik Anwar pada majlis pelancaran itu di UKM Bangi turut menggesa tiada pemikiran lapuk dan jumut dalam kalangan belia, selain tiada unsur yang boleh memecah belahkan perpaduan negara. Kewujudan inisiatif Rakan Muda sejak 1994 merupakan pelaksanaan platform pengisian masa berkualiti dan penyatuan perpaduan golongan belia. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata nafas baharu yang diberikan terdapat penambahan dan pengembangan termasuk di setiap negeri. Itu adalah hasrat kita untuk semua platform ataupun agensi kerajaan yang mempunyai program untuk belia, semua sama-sama kita perkembangkan Rakan Muda. Kita bagi jaminan setiap belia yang mempunyai minat, dia akan dapat jumpa satu gaya hidup yang sesuai untuk belia lah. Sementara itu, bekas jago perseorangan badminton negara Datuk Lee Chong Wei menyifatkan inisiatif mampu melahirkan lebih ramai atlet berkelas dunia. And I think this program sudah lama. I think kita bangkitkan hari ini lagi and more active. I think this is untuk anak-anak muda bagus. Sementara itu, golongan belia menyambut baik dan bersemangat untuk mengikuti setiap program yang bakal dianjurkan pihak Kementerian Belia dan Sukan di bawah program Rakan Muda. Saya rasa pendekatan ini adalah sangat bagus sebab dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan pelbagai universiti dan juga anak-anak muda yang lain. Saya harap dapat banyak benefit untuk orang muda lah. Macam saya baru nak habis SPM. Lepas SPM saya tak tahu nak buat apa. So saya boleh ada idea banyak dari sini untuk ambil tindakan. Saya rasa aktiviti ini mencapai expectation saya lah. Macam saya expect dia akan menjadi sangat bermakna. Saya akan belajar banyak juga dan juga dapat enjoy dalam aktiviti ini. Dan ini pula berita gembira buat anak muda. Pembayaran e-Belia Rahmah RM200 untuk individu berusia 18 hingga 20 tahun akan dikreditkan mulai 8 pagi esok. Perdana Menteri berkata RM400 juta diperuntukkan bagi inisiatif berkenaan yang akan memanfaatkan 2 juta belia. Satu berita baik untuk belia, terutama yang sekitar 18-20 yang hadir hari ini. Mulai 8 pagi esok, saudara
Anak-anak, seperti mana yang saya janjikan, bila Wawa tanya saya di Langkawi, saya jawab 8 pagi esok 26 hari bulan akan dimasukkan dana RM200 setiap orang. Gunakanlah dengan cara sebaik mungkin. Penebusan sehingga 22 Ogos boleh dibuat menerusi 3 penyedia perkhidmatan e-dompet iaitu Boost, Settle dan Touch and Go e-wallet. Perdana Menteri akan mengadakan lawatan rasmi ke Laos selama 2 hari bermula esok. Pertemuan dua hala bersama pemimpin Laos ini bakal menyaksikan pemeteraian kerjasama negara serantau yang memberi manfaat sosioekonomi kedua-dua negara. Kita ikuti laporannya bersama Jasmaidi Arif. Selaras dengan dasar luar negara, keutamaan terus diberikan kepada negara anggota ASEAN yang merupakan teras kepada dasar luar Malaysia. Dalam siri lawatan rasmi ke Laos kali ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan delegasi akan mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatannya dari Laos, Dr. Sonsei Sipandon pada Selasa. Pertemuan di Pejabat Perdana Menteri itu bagi membincangkan hala tuju hubungan bilateral. Kedua-dua pemimpin negara itu bakal menyaksikan 2 perjanjian kerjasama MOC serta perjanjian persefahaman MOU dan upacara pertukaran surat niat LOI. Ia melibatkan penerokaan baharu pelaburan bagi tenaga nasional berhad serta kerjasama sektor logistik bagi Mutiara Perlis Sdn Bhd dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad bersama syarikat-syarikat tempatan. Setakat ini, pelaburan langsung asing Laos dari Malaysia mencatat $800 juta Amerika melibatkan projek hidroelektrik, pertanian dan juga pelombongan potasium. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijadual memberi kunjungan hormat ke atas Presiden Laos Dr. Thongloun Sisulit di Istana Presiden serta akan membuat kunjungan hormat ke atas Presiden Dewan Negara Laos. Perdana Menteri juga dijangka bertemu pemimpin-pemimpin pertubuhan Islam selain memberi tumpuan pembangunan minoriti Islam. Negara yang diberi jolokan negeri sejuta gajah, Laos merupakan negara ketujuh rantau ini yang menjadi tumpuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bangkit bersama mengukuhkan semula ekonomi serantau. Serta ia bakal memperluas dan mensutur semula kerjasama dua hala yang sudah terbina selama 57 tahun. Jasmadi Arif, Vientiane, RTM. 25 Jun 2020, tarikh penting bagi Radio Televisyen Malaysia RTM melangkah ke sistem penyiaran yang lebih moden dan bersifat digital dengan pelancaran saluran berita RTM. Sempena ulang tahun ketiga saluran berita RTM, kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami. Dengan pengenalan saluran berita, RTM melangkah satu tahap ke hadapan dan secara keseluruhan dapat memberi sumbangan yang lebih besar terutama dalam menyampaikan maklumat yang sahih dan tepat kepada rakyat. Sebagai bukti, ini reaksi pelbagai kaum yang setia menonton saluran berita RTM. Mari kita sama-sama saksikan. Semoga RTM lebih maju dan lebih berdedikasi dalam menyampaikan input-input yang berguna kepada masyarakat. Walaupun baru berusia 3 tahun, berita RTM telah memberikan berita yang segera dan konsisten kepada rakyat. Salon terbaik untuk mendapatkan berita sahih di Malaysia dan juga berita antarabangsa. Walaupun baru berusia 3 tahun, saluran berita RTM konsisten dalam menyiarkan berita yang sahih, maklumat yang tepat dan segera kepada rakyat. Saluran berita RTM, stesen televisyen terestrial kerajaan digital percuma pertama di Malaysia yang dipancarkan dalam definisi tinggi HD. Kita memilih stesen televisyen Indonesia sebagai model kepada penubuhan saluran berita ini, saluran best ini. Berikutan itu kita di RTM
mencadangkan supaya kita mewujudkan satu slot berita pada permulaannya, iaitu slot antara jam 5 petang hingga 10 malam yang khusus untuk menyiarkan berita-berita terkini dan juga maklumat-maklumat semasa. Kini, saluran berita RTM memberi fokus kepada berita dan rancangan berkaitan berita yang bersiaran 24 jam sehari meliputi 8 bahasa iaitu Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil, Bajau, Dusun, Kadazan dan Iban yang boleh ditonton melalui My Freeview 123 dalam bentuk HD. Kami juga menawarkan 25 slot berita setiap hari, 12 bicara waras seminggu, 5 hari berita perniagaan dan 2 program majalah seminggu yang menyumbang kepada pemberkayaan minda masyarakat dengan pelbagai maklumat. Dalam mencapai objektif memerangi berita palsu, saluran berita RTM turut menampilkan program Pastikan Sahih yang menyalurkan maklumat tepat kepada rakyat. Terbaru, Kanta 744 membawakan berita ringkas dan padat sebelum berita perdana 8 malam. Banyak berita palsu berlega di media sosial, jadi saya lihat kita kena rancakkan lagi edaran bahan-bahan saluran best di media sosial, contohnya di platform TikTok, Instagram, WhatsApp, ya. Dan saya lihat ini cabaran untuk pastikan maklumat itu dapat viral sampai kepada rakyat. Dengan adanya influencer, dengan adanya mereka yang kita kata citizen journalist, ya, contohnya mereka melaporkan keadaan di mana-mana mereka berada, tapi akhirnya orang ramai akan kembali juga kepada orang kata trained journalist, mereka yang betul-betul mendapat pendidikan dan juga menghadiri pelbagai kursus untuk menjadi wartawan yang mengikut orang kata etika kewartawanan dan segalanya. Jadi orang akan sentiasa kembali untuk dikata double check kesahihan sesuatu berita. Sempena ulang tahun ketiga saluran berita RTM, satu pengumuman penting akan dibuat pada 1 Julai ini. Apa pengumuman tersebut? Kita nantikan 1 Julai ini. Jadi sempena kita menyambut ni pada 1 hari bulan Julai nanti, kita akan ada sikit hadiah lah ya kepada penonton kita, di mana kita akan membawakan berita yang sangat istimewa. Tapi saya tak naklah cakap dengan lebih-lebih. Jadi penonton tunggu saja 1 hari bulan Julai ini. Terima kasih atas sokongan anda. Pastikan anda terus setia bersama saluran berita RTM, saluran yang berinformasi dan sudah pastinya sahih sepanjang masa. Muhajir Nasami, RTM. Sementara itu, Perdana Menteri turut mengucapkan selamat ulang tahun ketiga kepada saluran berita RTM. Menerusi ciapan di Twitter, Datuk Seri Anwar berharap saluran berita RTM dapat terus memberikan maklumat tepat dan berfakta kepada masyarakat. Sambutan ulang tahun berita RTM disambut pada 25 Jun bermula 2020. Walaupun baru berusia 3 tahun, saluran berita RTM konsisten dalam menyiarkan berita yang sahih, maklumat yang tepat dan segera kepada rakyat. Saya selalu menonton saluran berita RTM di MyTV 123 atau nak lebih mudah dan cepat, boleh saja tonton di RTM Klik. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ketiga berita RTM. RTM, teman setia anda. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis.